Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, baik, untuk video kali ini saya akan menerangkan beberapa subtopik ataupun perkara asas dalam sistem bioflow. Okay. Sebelum tu sebenarnya kita ada pelbagai sistem. Kita ada sistem beras, sistem aquaponik, sistem apa lagi, macam-macam sistem lah. Tetapi kenapa kita mahu beralih kepada sistem bioflow? Okay, jadi kita kena tahu dia punya konsep, dia punya tujuan, dia punya kelebihan, kelemahan, supaya kita faham, baru kita boleh cuba dan kita boleh buat. Okey, sebenarnya untuk sistem bioflow ni dia dah lama diperkenalkan. Okey, dah lama dah pun dah jadi kat negara-negara lain. Dah matang dah. Tapi kat Malaysia dia baru nak diperkenal, baru orang nak tahu benda ni. Dalam silibus pembelajaran pun saya rasa tak ada lagi ke dekat IPTA, IPTS. Kalau ada pun bertuah lah. So kita akan belajar, okay, slowly and slowly. Kita akan buat step by step. Okay, jadi saya akan terangkan dia punya beberapa subtopik yang perlu kita faham. Okay, untuk sistem bioflow ni, kenapa kita perlu buat bioflow ni? Okay. Yang pertama, dia punya konsep. Konsep bioflow ni sebenarnya dia adalah untuk kita mengubah komponen organik dan inorganic komponen yang ada dalam fish tank tersebut, okay, menjadi sludge. Jadi organik dan inorganic komponen tadi dia ada karbon, dia ada hidrogen, dia ada oksigen, dia ada fosforus, dan kita mahu tukar benda-benda ni menjadi sludge. Okey. Sludge ni lah yang akan dihasilkan oleh mikrob-mikrob ni. Okey, so jadi sebenarnya dalam komponen, okey, dalam bioflow ni dia ada, kita bukan culture ikan je, tetapi kita kena culture mikrob. Okey, jadi kalau kita nak culture mikrob ni, dia ada requirement, dia ada requirement lah, dia punya apa yang perlukan supaya kita dapat culture, supaya mikrob ni dapat hidup dalam fish tank tersebut. Okey. Baik, jadi tujuannya saya tuliskan dua lah. Yang pertama, untuk memanfaatkan nitrogen inorganik kepada nitrogen organik yang tidak bersifat toksik. Okay. Nanti saya ceritakan ni dia bersifat toksik. Dia dia amonia lah sebenarnya. Amonia tu ada nitrogen. Okey, dia ada nitrogen. Jadi kita nak tukarkan nitrogen amonia tersebut kepada organik yang tidak bersifat toksik. Jadi yang menukarnya adalah mikrob. Kerja mikrob ni yang akan buat, akan tukar amonia level tu kepada organik komponen, supaya keadaan water level, water quality kita dalam fish tank kita tiada masalah, tidak toksik, dan ikan boleh survive lah, ikan boleh membesar. Okey, yang kedua, dia sebagai menjadi sumber makanan tambahan ataupun replacement, makanan gantian, okey, yang kaya dengan nutrien. Okey, itu tujuan lah yang saya listkan dua je, banyak yang tujuan dia. Tapi nanti kita akan go slowly by slowly lah. Okay. Kemudian kategori untuk bioflow ni dia ada dua kategori. Yang pertama heterotroph, yang kedua autotroph. Okay. Kategori ni yang membezakan dia, autotroph dan juga heterotroph ni, adalah dari segi pemilihan probiotik ataupun mikrob. Okay. Sebab untuk autotroph adalah probiotik ataupun mikrob yang kerja dia sintesis sunlight. Okey, dia proses sunlight dan berlaku fotosintesis. Sebab tu dia punya air hijau. Heterotroph ni tidak memerlukan sunlight. Okey, dia ada proses juga, macam ada proses anaerobik, anaerobik, dua macam-macam lagi proses lah. Okey. Dia memproses benda-benda tu yang tidak memerlukan sunlight. Okay, jadi dia punya color coklat brown, okay, brownish. So dua kategori itu, heterotroph dan juga autotroph. Tapi dalam bioflow sebenarnya kita lebih menekankan, lebih prefer kepada heterotroph. Okay, tidak memerlukan sunlight, which is color dia akan warna brown. Dia dua-dua ni dia ada pro and cons, dia ada kelebihan dan kelemahan dia. Okay, antara kelebihan kalau kita pakai autotroph, okey, sebab autotroph ni bila dia ada proses fotosintesis, dia akan menghasilkan oksigen. Jadi oksigen level dalam air tu akan lebih tinggi. Tetapi dia kurang menguraikan nitrogen. Okey, jadi nitrogen amonia level yang tu
agak tinggi berbanding dengan heterotroph. Jadi sebenarnya kita boleh combine dua-dua ni lah, tapi kebanyakannya yang mendominasi untuk biofloc adalah heterotroph. Okey, baik. Kemudian komposisi dalam biofloc ni, dalam biofloc ni komposisi dia sebenarnya adalah gumpalan ataupun aggregatesnya yang melibatkan mikrob. Mikrob ni seperti bakteria, protozoa, fungi, plankton, organik polimer, dan juga mendapat sisa ataupun particles yang ada dalam fish tank tersebut. Ini adalah komposisi yang terkandung dalam fish tank tersebut, dalam sistem biofloc. Kemudian spesies yang sesuai. So far, based on kajian-kajian yang dilakukan, yang famous lah antaranya tilapia dan juga udang. Untuk spesies-spesies lain ada juga yang try. Ada juga yang try. Ada yang boleh yang itulah sebabnya tak semua spesies ikan boleh tolerate dengan kadar TDS yang tinggi, total dissolved solid ni. Sebabnya bila TDS ni tinggi, kadang ikan tak dapat tolerate, dia pun mungkin ada masalah lah. Sebab floc ni dia slush dalam air, kadang dia sangkut kat insang apa semua pun boleh menyebabkan kematian. Tapi so far apa yang dah dilakukan, apa yang dah dibuat, tilapia dan udang tiada masalah. In fact, bakteria ataupun mikrob yang ada dalam biofloc system ni baik untuk pencernaan. Dia boleh melawan pathogen yang ada dalam sistem pencernaan udang. Udang ataupun ikan lah. Memang bisnes baguslah untuk melawan penyakit. So that's why antara kelebihan dia ada tahap disease tolerance yang tinggi berbanding conventional method. Kemudian peratusan hidup anak benih lebih tinggi berbanding sistem-sistem lain. Sebab tu orang kat luar negara dah ramai yang beralih kepada sistem biofloc. Yang ketiga, dia dapat menjimatkan kos makanan ikan pellet up to 30%. 30% ni sebenarnya banyak. Bila continuous makanan dalam tank tu sentiasa ada, jadi ikan sentiasa dapat makanan lah. Dan sebab tu dia punya growth rate lebih cepat untuk sistem biofloc. So kita dah dapat jimat kos, dah dapat jimat masa. Contoh kalau conventional 6 months, 6 bulan, tapi untuk biofloc 5 months pun dah mencapai tempoh matang, tempoh besar seperti 6 months cara conventional, cara biasa. Itu antara kelebihan dia. Lain, kita dapat optimize penggunaan air. Sebabnya dalam sistem biofloc daripada awal sampai akhir kita tak ada penukaran air. No water change. Tak perlu tukar air. Itu antara kelebihan dia lah. Kat situ kita dapat mengelakkan pencemaran banyak lah. Environmental punya sustainability pun banyak benda yang kita boleh jaga, yang kita boleh preserve untuk environment kita. Kemudian kita optimize penggunaan air, and then lebih jimat sebab kita tak perlukan biofilter tank ke filtration system, tak perlu. Kita hanya perlukan satu tank, dan aeration yang kuat. Aeration yang kuat maksudnya aeration yang kuat ni, aeration tersebut perlu berada pada dasar, pada bottom tank tersebut, supaya oksigen, kita memerlukan banyak oksigen. Oksigen tersebut dia berselera lah untuk semua setiap tank, setiap penjuru tank itu. Baik. Selain tu, kelemahan. Untuk biofloc ni, kelemahan dia memerlukan pengawasan yang ketat, pengawasan yang tinggi, dan memerlukan tenaga terlatih. Maksudnya, kalau kita belajar tak ada masalah. Maksudnya kita kena belajar lah benda apa-apa pun, kita mesti belajar. Mesti kena faham sistem tu macam mana, dia punya tindak balas, dia punya reaction tu macam mana. So baru boleh kita jalankan apa-apa pun lah. Semua mesti kena belajar. Sudah faham tu, kita boleh try and error lah, buat sampai jadi. So kita boleh buat slow, step by step.
InsyaAllah saya akan cuba buat video at least 1 or 2 videos every week lah. Saya akan kongsikan ilmu-ilmu apa yang saya ada, apa yang saya belajar. Tapi kalau ada salah silap, saya mohon juga tunjuk ajar. Mana-mana lain tu boleh betulkan. Okay, just PM saya personal and then saya akan betulkan lah. Okay. Ada juga yang bertanya sebenarnya apa sumber. Okay, dalam sistem bioflow ni, antara yang seperti yang video lepas saya cakap, komponen penting ni lah untuk mengimbangkan ratio karbon to nitrogen. Okay, dalam sistem ni kita perlukan nisbah 15 nisbah 1. 15 untuk karbon, 1 untuk nitrogen. Okay, jadi apa sumber karbon tersebut? Sumber karbon dia adalah molasses. Okay, molasses ataupun gula merah. Setengah orang pakai tepung tapioka, tepung ubi. Okay, pun tak ada masalah, boleh asalkan ada sumber karbon. Tapi kita kena tahu berapa persen sumber karbon dalam tu, baru kita boleh tambahkan dalam fish tank. Okay, jadi untuk pengawasan ni, memang kalau saya cek setiap pagi, saya akan cek ammonia level dia. Ammonia level berapa, contoh 1 mg per liter, berapa banyak kita perlu tambah sumber karbon ni. Okay, untuk kiraan sumber karbon calculation ni nanti saya akan tunjukkan untuk video seterusnya. Okay, nanti saya akan tunjukkan lah macam mana nak berapa banyak. Contoh 1000 liter tu, contoh 1 mg ammonia level, berapa banyak yang perlu kita tambah, berapa gram, berapa liter, berapa ml untuk molasses yang kita perlukan, supaya dia punya ratio stable. Okay, 15:1. Okay, barulah flock tersebut dapat membiak, ammonia level rendah, ikan dapat membesar, ikan tak stres, oksigen cukup, barulah semuanya sesuai lah untuk kita ternak ikan ataupun udang. Okey, baik. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan, boleh tanya saya, tanya personal, PM ke komen ke, and then nanti saya akan cuba jawab lah. Kita akan belajar sama-sama. Okay, kalau ada salah silap, saya mohon maaf. Saya juga mohon tunjuk ajar pada semualah, untuk kita sama-sama belajar dan sama-sama kita kongsi ilmu ni supaya kita dapat majukan kita punya bidang lah, bidang ternakan, bidang aquaculturist, food production ni. Okay, baik. Thank you. Assalamualaikum.